Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk sesi PDPR pada hari ini, kita akan sambung kepada tajuk pertama, kepentingan reka bentuk dan juga etika reka bentuk. Bersama saya Puan Nurdiana binti Rami daripada SMK Taman Desa Skudai. Kepentingan reka bentuk terbagi pada 5. Yang pertama, menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Yang kedua, menyumbang kepada perkembangan sosial, sains dan perniagaan. Ketiga, memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Keempat, memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Dan kelima, membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Selalunya bagi subtopik ini, pelajar akan tanya apakah beza di antara kepentingan reka bentuk dan juga peranan. Bagi peranan, ia terbagi kepada 3 seperti yang kita belajar dahulu. Pertama, peranan bagi tahap individu sebagai pengguna. Yang kedua adalah peranan dalam masyarakat, dan yang ketiga adalah peranan kepada pengeluar dan juga negara. Manakala kepentingan adalah sumbangan bidang ini, ataupun pentingnya bidang ini secara am ataupun secara keseluruhan. Bagi subtopik yang berikutnya, iaitu 1.2.3, kita akan melihat etika dalam reka bentuk. Etika merujuk kepada ethics ataupun moral yang perlu kita pegang semasa kita melakukan reka bentuk. Yang pertama adalah keaslian. Yang kedua, jujur. Ketiga, bermanfaat. Keempat, mesra alam. Dan yang terakhir sekali adalah selamat digunakan. Keaslian bermaksud mereka produk dengan usaha sendiri, bukan memplagiat atau meniru hasil kerja orang lain. Maksudnya, idea individu itu sendiri. Mungkin mendapat sumber idea daripada beberapa faktor seperti yang kita pelajari dahulu. Jadi idea itu perlu datang daripada merekanya sendiri tanpa meniru idea daripada orang lain. Etika yang kedua adalah etika jujur, iaitu jujur dalam menentukan harga produk untuk mencari keuntungan tanpa membebankan pengguna. Produk sewajarnya tidak mempunyai agenda lain yang terselindung. Maksudnya, kita dah belajar pengiraan kos dahulu. Jadi untuk bab yang kedua dalam pengurusan projek. Jadi apabila kita dah ambil kira kos yang kita perlu tanggung, kita akan kira berapa keuntungan yang wajar untuk kita terima ataupun wajar untuk kita kenakan kepada pengguna. Bukan bertujuan untuk mengambil kesempatan terhadap produk yang kita hasilkan. Etika dalam reka bentuk yang ketiga adalah bermanfaat. Produk yang dihasilkan dapat memberikan manfaat kepada pengguna. Semakin banyak orang menggunakannya, maka produk tersebut semakin bermanfaat. Dalam erti kata lain, bahasa lain, maksudnya mendatangkan faedah. Contoh yang saya berikan di sini adalah penggunaan lampu pada masa yang sama mengadaptasi konsep fotosintesis. Jadi tumbuhan boleh hidup dalam lampu tersebut dan juga pada masa yang sama menjana cahaya bagi ruang tertentu. Etika yang keempat adalah mesra alam sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan mesra alam sekitar? Iaitu menggunakan sumber semula jadi
tanpa menjejaskan alam sekitar. Gunakan alatan atau bahan yang boleh digital semula. Contohnya, botol digunakan sebagai bahan hiasan, tayar digunakan sebagai pasu, ataupun menggunakan bahan-bahan yang mudah digerasikan ataupun dilupus secara cepat dan tanpa menyebabkan keracunan ataupun sumber toksik kepada alam semula jadi. Etika yang kelima adalah selamat digunakan. Menghasilkan produk yang selamat diguna dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Sebagai contoh yang mudah adalah peralatan keselamatan. Okey, safety vest itu vest keselamatan dan juga helmet keselamatan semasa kerja-kerja pembinaan. Okey. Selain daripada itu, contohnya kalau kita menggunakan dapur untuk masak. Jadi dapur itu perlu mendapat sertifikat ataupun telah melalui piawai atau standard tertentu, tidak akan mengalami kebocoran yang boleh menyebabkan kepada punca kebakaran. Okey, itu sahaja untuk sesi PDPR bagi kali ini. Dan seperti biasa, okey, dan kelas saya tak perlu stres sebab tajuk ni sangat mudah. Subtopik yang sangat kecil dalam bab 1. Jadi untuk bagi pelajar ingat, mudah jawab soalan dan mengingat fakta. Okey, jangan lupa untuk buat soalan nanti to be yang telah saya sediakan. Oleh itu, all the best pelajar. Jangan stres. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.